Okey, baik. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar-pelajar tingkatan 4 SMK Tengku Menteri, terutamanya kelas-kelas saya, Pak Saintis, Pak Entrepreneur dan Pak Designer, dan saya harap kelas-kelas lain seperti kelas-kelas engineers, accountant, artis, traders dan juga itu je lah kan. Dan juga yang lain-lain lah, semua ada untuk kita membincangkan soalan kertas modul 2, dan saya fikir modul 2 ni sepatutnya semua pelajar telah ambil di sekolah. Saya telah beri lama dah hari tu lagi, dan saya harap awak tak biarkan kosong, buat sedikit yang boleh. Dan insya-Allah hari ni saya telah minta Pak Saintis untuk seorang dua pelajar untuk present jawapan mereka, dan kita akan tengok je lah mereka present, dan akan datang mungkin kita akan minta pula Pak Entrepreneurs ke untuk present jawapan-jawapan yang dibuat lah. Okey, dia tak sepatutnya saya seorang je akan present jawapan-jawapan, dan kita akan harap kali ni kita akan melibatkan pelajar-pelajar juga. Okey, baik. Sebelum saya teruskan, boleh tak bagi feedback tentang visual ataupun screen awak nampak apa? Nampaknya jelas skrin cikgu. Soalan satu. Soalan jelas. Ya. Soalan jelas ya. Okey, baik. Semua okey. Suara pun okey. Okey. Ya, okey. Okey, baik. Saya tak kisah kalau awak nak cakap juga dalam kelas ni, supaya saya tak nak terlampau senyap. Awak boleh je bagi pandang nak cakap apa-apa, cakaplah, buat macam kelas lah. Cakaplah apa nak cakap. Cumanya kalau boleh, kalau nak buka, saya tak ada masalah kalau awak buka mic, cuma pastikan mic awak tak bising je lah. Kalau awak buka mic tapi mic awak tu tak mengganggu orang lain, cuma senyap je, okey je. Okay, no problem. Dan awak nak cakap apa-apa boleh cakap saja, ataupun awak nak tanya apa-apa boleh tanya saja. Baik, kita mula sekarang boleh? Sebelum saya mula, saya selalu minta seorang baca doa lah. Siapa dia nak baca doa kali ni? Akil, Akil. Boleh. Okey, silakan Akil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, terima kasih Akil. Amin. Saya teruja lihat Fauzan ada bersama kita hari ni, sebab dah lama Pak Designer tak join kita. Jadi Alhamdulillah, saya harap Pak Designer boleh sikit-sikit bertambah-tambah. Okey, baik. Nombor 1 ni saya minta seorang pelajar daripada kelas Pak Saintis juga, Syahirah. Okey, Syahirah punya jawapan. Syahirah ada Syahirah? Ada. So Syahirah nak present jawapan. Mana satu Syahirah punya? Ini betul ke Syahirah? Ya. Betul? Bolehlah cakap apa yang betul. Kawan-kawan lain boleh semak dan juga tulis jawapan lah. Kalau kosong tulis, kalau dah buat boleh semak, dan kita dengar penerangan daripada Syahirah. Silakan Syahirah. Diam. Siapa Syahirah? Hello Syahirah. Okey. Cakap je lah. Untuk Tak ready lagi? okey, untuk soalan ni dia dah bagi kita panjang dengan lebar. Panjang dia X tambah 3, lebar dia X tambah 10. Okey. Luas pun dia dah bagi sama dengan 150.
So kita just masukkan je lah. Okay, Masukkan masukkan je apa? macam X tambah 3 tu kali darab Cara kembangkan. Kita kembangkan lah. Okay. Kembangkan, lepas tu yang 150 tu Ini betul. kita akan dapat X kuasa 2 tambah 10 kuasa 10X tambah 3X tambah 30 sama dengan 150. Jadi 10X kita tambah dengan 3X Dapat 13. dapat 13. Lepas tu 30 tu dengan 150 tu kita 150 tu kita masukkan and 30 tolak 150. tolak. So kita akan dapat negatif 120. So jawapan dia akan jadi X kuasa 2 Itulah. tambah 13. Tolak 120. Ha. Okey, terima kasih Cik Ira. Baik, ini adalah jawapannya lah. Okey, jawapan lengkap. Sebab soalan ni pun tak susah. Dia cuma minta kita bagikan jawapan dalam bentuk dalam bentuk general, AX square plus BX tambah C, dan soalan ni saya pun tak pasti 3 markah ni jadi saya pun tak rasa soalan macam ni nak keluar. Tak tahu lah, saya mungkin juga keluar. Okay, tapi ini adalah soalan yang dipanggil soalan aras rendah lah. Okay, jadi saya harap pelajar-pelajar semua dapat kuasai soalan ni dengan baik lah. Ni secara mudah je sebab dia nak bentuk general. Bentuk general, awak cuma bagi dia dalam bentuk X square tu lah. Okay, baik, terima kasih kepada Syahira. Dan kita terus ke nombor 2. Okay, nombor 2. Soalan berkaitan dengan penyelesaian menggunakan kaedah matriks tidak dibenarkan. Okey, tak boleh pakai matrik lagi pun awak tak belajar lagi matrik form 5. Okay, tapi kalau awak form 5 sekali pun awak tak boleh pakai sebab dia soalan tak bagi pakai kaedah matrik. Baik, soalan ni yang saya minta Afiq Syahir buat. Jadi Afiq Syahir dah ada ke belum? Afiq Syahir dah ada ke belum dalam grup dalam kelas ni? Belum ah? Belum. Okey, belum, tak apalah, saya teruskan dengan saya yang ajar lah kot. Okey, tak apalah yang tak ada tu kita teruskan. Baik, Encik Zul menjual kedua cat berwarna merah dan kuning dalam tin besar dan kecil. Harga jualan tin besar bagi setiap warna ialah ringgit Malaysia X ataupun X ringgit lah. Dan tin kecil bagi setiap warna ialah RMY ataupun Y ringgit. Bilangan tin bagi setiap jenis cat yang dijual dalam sehari diberi dalam jadual 2. Okey, ni jadual 2 ni yang dia bagi. Maksudnya awak boleh lihat. Jumlah pendapatan hasil jualan cat merah ialah RM28 dan cat kuning ialah RM68. Okey, sebenarnya soalan ni diganggu oleh bahasa Inggeris ni. Dia jadi panjang dan kita nak kena baca banyak. Jadi sekarang tu saya rasa soalan bahasa Inggeris ni sepatutnya dia buat 2 kertas lah, senang. Paper SPM pun sama juga nanti. 1 kertas Melayu, 1 bahasa Inggeris. Saya rasa bila banyak sangat ayat, dia jadi confuse. Padahal soalan ni tak susah pun. Tetapi kadang-kadang pelajar malas dengan pemandangan soalan itu. Setuju ke tak? Setuju. Oh, setuju tak? Setuju kan? Oh, bila lihat soalan ni tak susah, pendek, tapi nampak panjang disebabkan ada 2 bahasa. Okay, jadi awak tutup yang bahasa Inggeris tu. Baik, kita tengok yang mula-mula dulu. Baik, yang dia bagi kat kita, kita nak buat persamaan kita yang pertama, iaitu kita ada jual kedua-dua cat berwarna, satu merah, satu kuning. Okey, lepas tu harga jualan tin besar bagi setiap warna ialah X ringgit dan Y ringgit. Tin kecil Y ringgit. Bilangan tin bagi setiap jenis cat yang dijual dan diberi dalam darjah 2. Okey, jumlah pendapatan hasil ni tengok lihat kat sini lah. Jumlah pendapatan hasil jualan cat merah RM28 dan satu lagi RM68. Okey, oleh kerana dia minta jumlah hasil jualan cat merah, kita pergi ke cat merah je lah. Cat merah kat sini Ni cat merah. Okey, boleh nampak clear kat situ, cat merah. Satu besar, satu kecil. Jadinya kita, sebab dia sebut harga jualan tin besar X, jadi boleh tulis macam ni lah.
2 tin. Betul apa nak tulis? Harganya. Harganya untuk yang besar adalah 2x. Okey, sebab dia kata dekat sini ya, harga jualan tin besar. Okey, adalah x. Okey, x. Jualan tin besar adalah x. Jadi kita jual kat sini, kita dah jual berapa? Kita jual 2. Jadi 2x lah. 2x. Oh ya, ramai nak masuk ni. Saya tak bagi orang masuk lagi. Aduh, hai. Okey, baik. Yang keduanya, kita lihat yang kecil pula. Tin kecil ni ada 1. Jadi kita boleh kata ni tambah 1y lah. 1y ataupun y. Okey, tambah y. Sama dengan, okey, sama dengan berapa ringgit kat sini? RM28. Jadi kita sebut ni RM28 ataupun 28. Okey, ini kita akan jadi persamaan kita yang pertama. Okey, yang kedua kita lihat yang harga cek kuning pula kat sini. Okey. So, bilangan tin bagi setiap ni. Okey, baik. Untuk yang kuning pula kita tengok kat bawah. Yang bawah ni. Kuning. Jadinya kita ada, apa dia? 4 apa? 4 X. X. Tambah 3Y. 3Y. Sama dengan sini. 68. Okey. Jadi, kita perlulah menghapuskan ataupun kita yalah, kita hapuskan, kita perlu ataupun kita buat pergantian. Dan saya suka buat penghapusan lah. Okey. Sebabnya senang. Jadi kat sini kita nampak untuk hapuskan kita kena samakan mana-mana X atau Y. Maksudnya kita kena bagi sama baru kita boleh tolak jadi kosong. Jadi sekarang ni saya nak bagi yang ni dengan ini sama. Okey. Jadi saya perlu darab yang atas ini dengan berapa? 2. Darab dengan 2. Okey, saya darab dengan 2. Kerana saya nak jadikan yang atas itu jadi, bila saya darab 2 semua ni, semua ni saya darab dengan 2. So, saya akan dapat jawapan yang baru iaitu 4x tambah 2y sama dengan 28 kali 2 berapa? 56. Okey, boleh faham dah tu? Dan sekarang, apa yang saya nak buat adalah saya akan tolak atas dengan yang ambil yang atas ni. Tadi yang ni yang 2 kan. Okay, sekarang ni jadi nombor 3. So apa saya buat sekarang ni, saya nak buat 2 tolak 3. Okay, ataupun yang atas tolak yang bawah. Yang atas tolak yang bawah. Atas tolak bawah. Okay, tolak bawah. Okay, so 4x tolak 4x apa jadi? Hilang. 3y tolak 2y apa jadi? Y. Sama dengan 68 tolak 56 dapat 8 tolak 6, 2, 6 tolak 5, 1. Jadi terus dapat jawapan Y sama dengan 12. Soalan tanya apa sebenarnya? Cari nilai X dan Y kan? Ni. Cari nilai X dan Y. So kita dapat nilai Y dah. So bagaimana kita dapat nilai X? Dan kita nak dapat nilai X, masukkan nilai ini ke dalam 1 balik pun boleh. Tu awak boleh tulis sini 2x tambah 12 sama dengan 28. Jadinya 28 tolak 12 dapat 28 tolak 12. Sini 2x. Okay, tak boleh buat laju ni, kena buat pelan-pelan. Okay, 28 tolak 12. Tu 2x turun bawah. Tu 28 tolak 12 dapat apa? 6. 1, betul? 16 kan? Lepas tu x. Saya perlu 2 tu pergi mana? Pergi ke bawah. So, x sama dengan 16 bagi 2 dapat 8. So, jawapannya adalah 1 x sama dengan 8. Satu lagi y sama dengan 12. Okey, 4 markah kat situ. Boleh? Boleh. Sedang menyalin ataupun yang buat boleh write je lah. Okey, baik. Nombor 3 kita panggil, siapa dia tadi? Nombor 3, Bazil Bazil? Ada Bazil? Ada.
Okey, tahniah Bazir ada. Okey, salam Bazir yang mana? Saya nak ingat balik. Reset. Soalan 3. Yang ada gambar Ada gambar Rajah Van tu. ni Ha. Okey, yang ni jawapan yang dihantar oleh Bazir kepada saya. Jadi semua kita tengok. Kita dengar dulu penerangan yang dibuat oleh Bazir. Lepas tu kita tanyalah dia betul ke tak betul. Soalan dia, okey. Present sekarang Bazir. Okay. Soalan diberi set semester PQR dengan P masam sama Q. Lepas tu ada tanda sama dengan yang silang tu, maksudnya macam macam mana, dia dah cancel lah, dia tak jadi tu. Ini tak ada Okey. serang ke? Tak. Yang ni PQ kan. Yang tu kan tak sama dengan tu, maksudnya dia tidak ada set. Tidak ada set. Set Okay. kosong. Okay. Lepas Maksudnya tu P bersilang Q tidak sama dengan set kosong. Set tu tak boleh kosong lah. dan Q tu masam sama dengan R. Betul, sama dengan R. So kalau Masa present jangan sebut masam sama. Semua tu itu untuk faham je. Ni nak present kat ramai-ramai orang pergi sebut masam sama semua. Sebutlah Q Kita saya bersilang R. Ayat skema sikit. the Q bersilang dengan R tu sama dengan R. Tu jawapan dia. Kalau dia suruh minta kita lukis gambar Rajah Vans, so kita yang P, kita lukis dulu P Okay. dengan Q dengan R tu. Alright. P tu kita dia bersilang dengan Q. So kita buatlah yang contoh, buat petak tu, segi empat tu. Lepas tu kita buat bulat. Okay. Lepas tu Q silang dengan R tu, lepas tu dia sama dengan R, maksudnya R tu ada kat dalam Q. Maksudnya dia ada macam tu. Sebab dia dalam dia, sebab dia senyum. Ke? Sebab dia kesatuan ya. Kenapa aduk kat dalam? Dia union. Tu Akil, betul ke jawapan Bazil? Betul lah kot. Betul lah kot ya. Ada pendapat lain? Pendapat lain? Ni orang lain ni nak cakap-cakap apa tu pendapat. Boleh lah bagi pendapat, tak ada masalah. Ui, cikgu Jamal ada lah. Senyap-senyap dia masuk ke. Cikgu Zabidah pun ada. Bosan kat rumah. Cikgu Zabidah pun ada. Okey, terima kasih cikgu-cikgu yang masuk. Alamak, ni saya kena skema balik lah ni. Cikgu ada berapa perasan? Aduh. Okey, baik Bazil. Yang Bazil buat ni betul lah, tapi cuma tak cantik buruk lah, tu je. Tapi jawapan betul, full mark. Okey, tahniah dan tak semestinya awak boleh buat segitiga tu pun. Kalau awak buat semua bulat pun boleh. Awak buat semua bulat dalam juga bulat. Asalkan ada label lah, P, Q, R boleh. Okey, asalkan ada label. Tapi sebenarnya Bazir buat ni cantik sebenarnya. Saya gurau tadi. Dia buat ada petak, ada bulat, ada segitiga. Maknanya yang penting jawapan tu betul lah dan bentuk tak kisah. Okey, so jawapan ni full mark lah, 3 markah. Baik, terima kasih Bazil. Dia teruskan ke soalan yang seterusnya. Soalan keempat. Saya minta siapa buat? Wadina ada, Wadina? Ada. Wadina ada hantar jawapan kat saya tak? Dah, dalam grup. Dalam grup? Okey, sorry. Sekejap lah saya tengok. Saya tak perasan. Yang mana satu lah? Saya baru hantar tadi, yang paling latest. Oh, baru saat-saat ni? So sekarang ni tak ada lah ni? Oh, jap. Tak apa. Benda boleh bawa bincang. Baru hantar. So dalam grup ni? Yang ni ke? Okey. Tak apa. Okey ni. So boleh
terang kat kawan-kawan? Soalan ni dia kata dia ada satu jongkong ni emas ni ada sepadu dia dah bagi. Lepas tu jongkong tu dicairkan untuk cari untuk buat sfera. Tu untuk cari, lepas tu dia minta berapa bilangan maksimum pembijaan sfera yang boleh dibuat. Untuk cari tu, first kita cari dulu isi padu jongkong kuboid tu berapa. Dia dah bagi luas tapak 35. So luas tapak tu panjang darat lebar. Isi padu panjang darat lebar darat tinggi. So darat 2 je. 35 darat 2 dapat 70. Lepas tu bila dah dapat isi padu kuboid, cari isi padu sfera pula. Guna formula isi padu sfera 4/3 pi R kuasa 3. Tu masukkan dia punya R jari tu dia dah bagi 0.7 cm. Masukkan je dalam formula, selesaikan, lepas tu dapat 1.437 cm padu. Lepas tu bahagi je padu kuboid dengan sfera tu, lepas tu dah dapat jawapan. So jawapan dia sebenarnya berapa? Jawapan kalau kita bahagi 70 dengan 1.437 tu dapat 48.71. Tapi sebab objek, so kita ambil nombor, kita tak boleh bundakan dia jadi tambah 1 tu. Kita kena ambil nombor bawah dia. So jumlah maksimum pembejaan sfera yang boleh dihasilkan ialah 48. Okey, bagus lah. Ada soalan daripada orang lain? Siapa-siapa nak tanya? Cumanya saya tekan kalkulator ni dapat sama ke macam Madinah dapat? Ada orang lain dapat jawapan lain tak? Ke sama macam ni? Memang macam ni? Dapat sama. Dapat sama. Dapat sama? Sama. Okey, sama tak apa. Okey, saya takut bila tekan kalkulator dia lari sikit perpuluhan je. Tapi kalau dapat jawapan sama tak apalah. Okey, jadi jawapan yang Wardina, ya. Wardina mantap Memang. Wardina mantap. Okey, jadi tahniah pada Wardina. So, kita bagi full mark juga kat sini. Alamak. Okey, tahniah. Jadi kawan-kawan yang lain, kawan-kawan lain boleh salin. Yang belum buat boleh salin. Tak nampak boleh bagi tahu saya besarkan. Sebab saya pakai ni dia tak boleh nak besarkan sangat. Dekat mana? Dekat ni je. Okey, kalau tak nampak lagi bagi tahu. Saya hantar terus gambar ni ke kau yang tak nampak tu. Okey, boleh? Selesai? Dah salin dah? Belum. Okey, tak apa. Kita bagi masa sikit. Ni Hafifah okey ni Hafifah, sihat ke? Sihat cikgu. Sihat tak apa lah. Okey, dah cukup kot? Dah salin dah? Dah. Okey yang mana tak salin ke apa bagi tahu. Jangan awak senyap je. Okey, saya nak awak involve dalam kita punya perbincangan. Okey, saya nak awak melibatkan diri. Saya tak nak awak buka awak punya laptop atau handphone, just awak tinggal, awak pergi tempat lain. Saya tak mahu macam tu lah. Okey, baik. Sekarang nombor 5. Soalan nombor 5 ni saya minta Aliana. So Aliana, dah ready? Dah insyaAllah. Okey, saya pergi ke soalan tu. Soalan nombor 5. Soalan 5 ni berkaitan dengan logik. Penaklukan logik, form 4. Dan sebab jawapan yang diberi oleh Aliana tu saya tengok ada tak? Ni kan? Okey, baik. Sebab ni tak ada soalan, jadi saya harap yang kawan-kawan lain boleh rujuk di kertas masing-masing untuk lihat penerangan yang akan dibuat oleh Aliana. Okey, teruskan Aliana, silakan. Okey, soalan 5 ni dia cakap
dengan menggunakan pengkuantitiviti semua atau sebilangan. Jadi untuk gandaan 3 adalah nombor perdana. Jawapan dia ialah sebilangan. Sebab ada juga nombor gandaan 3 ni yang bukan nombor perdana. Jadi jawapan dia sebilangan. Okay, very good. Jadi untuk Sekejap Alena, lajunya hang ni. Okay, sekejap. Saya nak dengar bunyi ayam tu. Okay. Saya nak tanya kawan-kawan lain. Okay ke? Faham ke? Yang A. Penerangan Alena tadi, okey eh? Okay. Okey. Teruskan Alena. Faham. Okey, Alena boleh teruskan. Sekejap, bising ke cikgu? Tak, okey je. Saja melawak je. Okay. Untuk cari soalan B, dia nak akas. Jadi daripada pernyataan tu, kita yang markah kita jadilah jika. Jadi jika 666 tambah 66 sama dengan 6 darab 6, maka 55 tambah 55 sama dengan 5 darab 4. Dan dia punya tulis nilai kebenaran itu ialah benar. Bagi kontra positif pula, jika 666 tambah 66 bukan sama dengan 6 darab 6, maka 55 tambah 55 bukan 5 darab 4. Nilai kebenaran dia juga benar. Okey. 66 tambah 66 tu tak lengkap lah. Sepatutnya ada lagi kan? Betul-betul. Dia ada 6 tambah 66 sama dengan 6 kali 6 kan? Okey, tak apa. Okey, jadi saya harap kawan-kawan lain boleh faham kat sini sebenarnya ada. Ikut kat soalan awak lah. Kat soalan awak tu sepatutnya ada lah. Okey, soalan awak sepatutnya ada. Kat sini ada 66 ni, sepatutnya kat sini dia ada 6 kali 6. Sini pun sama lah. Ni ada lah. Ni dah ada dah. Tak sama dengan 6 kali 6. Okey, saya harap awak boleh ingat balik apa dia akas, apa dia kontra positif yang kita belajar di sekolah dah. Cuma kerja awak sebenarnya buka balik je dan tengok balik. Okey, ada soalan dekat ni? Tolong kita suruh Alena terus ke C. Okey, bagi 5C ni pula dia cakap dia suruh buat kesimpulan secara deduksi bagi 2002 tolak 1902. Jadi kita masuk je lah 20 dalam P dan 19 dalam Q. Jadi jawapannya ialah 20 tambah 19 dalam kurungan, lepas tu satu lagi 20 tolak 19 dalam kurungan. Okey, baik. Betul lah tu. Saya tengok pun betul. Tak masalah. Awak boleh tulis terbalik pun tak apa. 20 tolak 9 dulu atau kurungan 20 tambah 9 pun tak apa. Saya tengok ada juga yang bagi jawapan macam tu. Tak ada masalah. Setakat yang saya tengok ni jawapan semuanya betul, tepat. Tahniah kepada Alena dan juga saya harap kawan-kawan lain boleh salin lah. Okey. Boleh saya teruskan atau nak salin lagi? Okey, boleh saya teruskan? Teruskan cikgu. Okey, saya teruskan. Soalan Boleh, seterusnya cikgu. nombor 6 yang akan dipresent oleh Auni Auni. Auni ada Auni? Auni tak ada tadi internet dia. Auni tak ada? Okey, Auni tak ada, saya tunjuklah. Macam tu je lah. Senang je, simple. Okey, saya nak minta kelas lain lepas ni. InsyaAllah tahun minggu depan kita suruh kelas-kelas lain pula present. Okey, baik. Macam saya kata tadi lah, bahasa Inggeris ni menyebabkan dia jadi panjang soalan ni. Okey, saya baca je soalan. Awak lihat di kertas awak. Rajah 6 menunjukkan graf jarak masa perjalanan bagi sebuah bas dan sebuah teksi dalam tempoh 172 minit. Graf PQRS mewakili perjalanan bas dari bandar N ke bandar M. Graf TUV mewakili perjalanan teksi dari bandar M ke N. Dia macam terbalik lah. Satu N ke M ke N. Okey. Pada masa yang sama, bas bertolak dari bandar N dan teksi bertolak dari bandar M di sepanjang jalan yang sama. Okey, dia kebetulan nak jadi cerita dia pun bertolak pada masa yang sama. Okey.
Baik, soalan A. Jika perjalanan bermula pada 8.10 pagi, pada masa bilakah kedua-duanya bertemu? Okey. So, masa bila mereka bertemu? Jadi kalau kita tengok dia bertemu ni selalunya tang bersilang lah. Okey, saya boleh besarkan ni sini. Saya harap awak nampak. Di mana bersilang di sini? Di sini. Okey, di situ yang bersilangnya. Dan kita lihat masa di sini, ni ada start lah, kosong ni start lah. Masa dia start kan, jadi dia pergi sampai sini sebab kita kena tengok masa lah. Sebab dia tanya masa kan, dia pergi 8.10, start 8.10 tadi, pagi. Okey, dan dia bergerak di sini. Di sini adalah tempat pertemuan mereka yang saya buat bulat ni, pangkah ni. Jadi di situ dia mengambil masa 55 minit. Okey, dia mengambil masa 55 minit. Jadi saya boleh je lah tambah 55 minit je tu, nak senang cerita kan. Okey, tambah 50 minit di situ. Jadi saya akan dapat di sini 5, sini jadi 6, sini jadi 8. Sebab kita dalam masa kita kena tolak lah 60. Okey. Bila kita tolak 60, sini jadi 9. So tolak 60 jadi apa? 5 lah kan. So 5 pagi lah. Okey, ini adalah time yang dia masa yang mereka bertemu. Okey. Pada masa bilakah keduanya bertemu? Okey, jawapannya 9.05 minit pagi. So ada soalan? Ada. Tak ada. Okey, saya teruskan. Cari jarak dalam kilometer bandar N, dari bandar N bila kedua kenderaan itu bertemu. Jadi dia nak tempat yang kita tanda tadi tu, dia nak cari jarak kat situ pula. Okey. Jarak kat situ. Bila tadi kita tengok masa, saya pakai pen warna biru pula. Tadi kita tengok kat kawasan ni. Okey. Sekarang kita nak tengok kawasan ni pula lah. Okey, kawasan itu menandakan masa. Dan sini saya rasa soalan ni tak tekan, tapi saya rasa sepatutnya di sini KM lah. Sepatutnya KM lah. Dia kena ada unit lah sebab masa ada saat kat situ. Okey, jarak pun patutnya adalah, okey, yang pembetulan soalan lah. Jarak patut ada KM kat situ. Dan kita lihat di sini, sekarang kita tengok kat sini pula. Okey, jadi dari bandar N kita kena tengok dari mana sebenarnya? Kita tengok atas ke bawah ke atas. Kalau awak boleh tak awak tengok sini, jawapan dia 103. Ataupun daripada atas ke bawah. Tak tengok yang mana? Sebab dia kata dari bandar N. So dari atas ke dari bawah? Saya dengar pandangan awak. Dari atas ke dari bawah? Dari apa tu? Dari atas ke dari bawah? Nak bagi jawapan 103 ni ke nak bagi yang kat sini? 232 tolak 103 ni. Dapat apa? 9. 129. Yang ni ke yang ni jawapan dia nak bagi? Mana satu? Senyap je saya pun. Mana soalan? Saya tanya tu sebab saya malas tengok atas soalan ni. Okey. Dari bandar N ke bandar N. Dari bandar M ke N. Jadi sekarang ni saya nak tengok dari bandar N. Maknanya yang mana bergerak dari bandar N? PQRS bergerak dari bandar N. Jadi bandar N yang ni lah. So saya kena tengok yang atas lah. Okey. Sebab dia kata kat sini PQRS mewakili perjalanan dari bandar N ke M. Okey. Maksudnya dari bandar N. Maksudnya sebab soalan tu kata dari bandar N. Nampak ni benda yang sama. Dari bandar N kat situ. Dia highlight nampak ni dari bandar N. Ini pun dari bandar N. Okey, dari bandar N. Jadi dari bandar N tu kita tahulah yang atas ni. Kawasan atas ni. Tu jawapan atas tu mana jawapan dia? Yang ni. Tu jawapan jalan kerja yang cantik adalah 232 tolak 103 sama dengan 129 km. Okey, tu jawapan dia. Seterusnya C, hitungkan purata laju. Okey, saya tulis je kalau awak nak tengok perkataan purata laju. Purata laju maknanya jumlah jarak
bahagi dengan jumlah masa. Okey. Jumlah jarak berapa? Jumlah jarak. Sebab dia nak sepanjang perjalanan tu kita kena ambil semua lah. Jumlah jarak berapa? Kita tengok lah. Jumlah jarak dia 2, 3, 2 kan? Okey, jumlah jarak 2, 3, 2 bahagi dengan jumlah masa berapa? 172 saat. 172. Soalan nak apa tu? Dari kilometer per jam nampak sini? Nampak ni? Perasan tak dia nak ni? Itu kan berlaju dalam kilometer per jam lah. Dalam kilometer per jam. Yang kita ada sekarang ni adalah 172 ni dalam 172 ni adalah 172 saat. Betul? 232 ni km. Jadi kita ada Takkan km per saat. Kita tak mau. Kita kena buat apa dengan saat ni? Kepala. Ya ada Aida nak cakap apa Aida? Takkan 172 minit ke? Kat atas tulis minit. Mana minit? Dekat soalan. Tapi dekat gambar tu saat. Oh kan? Mana? Oh betul-betul lah. Dekat soalan dekat atas minit je. Tapi logik dia minit ke saat sebenarnya? Minit lah. Minit. Minit. Ya. Takkan 172 saat sampai sana jauh-jauh. Dahsyat. Superman kalau. Betul tak? 172 saat tu berapa minit? Berapa saat? Berapa minit? Dalam 2 minit ni tu je kan? Lebih kurang 3 minit lah. Dekat-dekat 3 minit. Kalau kita pakai saat lah, dia tak logik lah. Terima kasih Aida kena beritahu benda tu. Okey, jadi soalan ni banyak juga masalah dia. Di atas dah betul minit, dekat sini sebenarnya minit. Okey, minit. Okey. Tapi masih tak menjawab soalan lagi. Soalan nak kilometer per jam, kita ada kilometer per minit. Jadi apa nak buat dengan minit ni? Tukar jadi jam. Kita kena tukar, kita minit kepada minit ni kena tukar kepada jam. Jadi kita kena bahagi dengan 60. Okey. So awak tekan kalkulator, awak akan dapat 232 bahagi 172 per 60. So dapat apa? Betul ke saya dapat 80.93? Betul ke? Dapat 80. Kilometer per jam. Okey, ni jawapan. Alright. Seterusnya soalan nombor 7. Nombor 7 ada siapa-siapa buat tak? Oh, tak ada. Tak ada orang pilih soalan nombor 7. Tak apa, nombor 7 saya yang buat lah. Nyatakan semua ketaksamaan yang mewakili kawasan berlorek. Okey, baik. Untuk awak dapat markah free yang pertama saya nak beritahu awak untuk dapatkan markah free. Kalau awak lihat kita dalam persamaan kita punya garis ni katalah ni garis dia, apa tu? Kita punya garis paksi X, paksi Y kita. Kalau kita dapati lorekkan tu ni paksi X, ni paksi Y. Okey. Kalau awak dapati kita punya lorekkan tu duduk berada di kuadran 1 ataupun sukuan 1. Kita sebenarnya kalau saya panjangkan ni ada 4. Ada 1, 2, 3, 4. Betul tak? Betul tak? Cakap je lah betul. Ya, betul. Terima kasih. Betul kan? Betul kan? Dan kita pakai sekarang. Itu je. Kita tak pakai belah ni semua ni. Kita pakai belah atas je. Yang positif kita panggil. Faham ke tak faham? Faham. Kalau kita pakai belah ni, kita ada benda negatif. Sini belah sini nombor negatif, betul tak? Betul. Faham. Kalau kita pakai kat sini pun ada nombor-nombor negatif, betul tak? Kalau kita pakai kat sini pun ada nombor-nombor negatif tak? Tang mana yang semuanya positif? Betul. Yang ni lah kat sini. Kawasan ni. Betul lah? Kawasan ni semua positif. Okey? Bila semua positif dan kita dapati kita punya lorekan ni dekat kawasan ni adalah kawasan yang positif. Jadi kan kita punya jawapan awak boleh letak ni markah free awak dapat. Awak boleh letak X lebih besar sama dengan kosong, Y lebih besar sama dengan kosong. Ini dah dapat satu dah. Awak dah kira dah dapat satu markah dah. Bagilah mana-mana pun. X lebih besar daripada kosong, Y lebih besar daripada kosong. Sebab dia memang ke positif. Okey, dia duduk belah sini. Okey, faham tak tu?
Sebab kita cenderung nak bagi kita bila dia minta nyatakan sebab soalan ni nampak ni dia kata apa? Nyatakan semua ketaksamaan. Bila dia kata nyatakan semua ketaksamaan, kita cenderung nak bagi ketaksamaan yang ada garis saja yang contohnya yang ni kan satu garis betul, satu garis yang ni. Jadi jawapan yang saya akan dapat daripada awak nanti kalau periksa keluar, awak akan bagi dua jawapan. Betul tak? Awak akan bagi satu garis ni, satu lagi garis ni. Awak tak akan bagi yang ni. Okey, jadi saya harap penerangan ni saya awak faham. Mula-mula kita bagi ataupun mula-mula ataupun yang terakhir pun tak apalah mana-mana lah. Okey, mula-mula kita bagi yang ni. Lepas tu yang ni, satu lagi, last kali kita bagi X lebih besar pada kosong, Y lebih besar pada kosong. Baik. Sekarang ni saya nak pergi kepada jawapan yang pertama. Okey, jawapan yang ada kat garis kat situ. Baik. Saya nak tanya awak. Yang ni. Tengok ni, pen merah saya ni. Yang ni. Apa persamaan dia? Persamaan dia. Y lebih besar pada X. Persamaan kita tak ada besar kecil lagi, kita tulis sama dengan dulu. X, Y. Betul? Betul. Betul ke kalau saya tulis X sama dengan Y? Y sama dengan X. Okay. Y sama dengan X. Betul tak? Belum betul lagi. Tapi betul lah persamaan ni, persamaan Y sama dengan X. Kalau saya nak tulis kat sini. Ini adalah persamaan Y sama dengan X. Betul tak? Betul. Betul lah kan? Okay, sebab soalan bukan minta persamaan. Soalan minta ketaksamaan. Dia minta ni ketaksamaan. Bila dia minta ketaksamaan, kita tak boleh bagi jawapan Y sama dengan X. Okay, tapi yang mana tak faham, saya nak beritahu awak kenapa jawapan dia Y sama dengan X. Sebab bila kita dalam satu garis ni, saya besarkan. Okay, dalam garis ni, katalah saya ambil satu titik yang ni. Tengok tu. Nampak tak? Tu saya besarkan tu. Tu kan. Titik ni, bila X 5, Y pun 5. Pergilah mana-mana pun. Titik ni pula. Bila X 10, Y pun 10. Bila X 15, Y pun 15. Maknanya, apa yang X akan sama dengan Y. Okay, faham? Faham. Okay, jadi persamaan kat sini adalah Y sama dengan X. Jadi kerja kita sekarang nak tengok pula lorekan tu berada di mana. Lorekan tu berada di atas ke di bawah? Atas ke bawah ke? Beritahu saya, atas ke bawah? Atas. Atas. Lorekan ni kan dekat atas kan? Lorekan dekat atas. Jadi bila lorekan di atas, maka jawapan yang kita kena bagi adalah Y lebih besar daripada X. Cuma nak tanya awak, lebih besar ni nak ada tanda ni ke tak ada? Tak payah. Ada ke tak ada tanda tu? Ada. Okey, jadi jawapannya ada Y lebih besar atau sama dengan X. Itu jawapan dia. Yang jawapan awak yang pertama, mesti yang itu, iaitu yang ni. Persamaan pertama. Okey, persamaan kedua pula, kita nak buat persamaan kedua. Okey, saya tertulis sini jawapannya nombor 1, Y lebih besar sama dengan X. Okey, dah selesai dah. Sekarang saya nak buat yang kedua pula. Saya padam. Okey, saya nak tengok yang benda yang kita kena pasti adalah yang ni. Y sama dengan MX tambah C. Betul? Betul ke tak betul? Betul. Betul. Dan kita kena kenal pasti kecerunan dulu. M dulu. M adalah Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Betul? Jadi kita pilih satu titik dekat sini, satu lagi titik kat sini. Yang senang lah, jangan ambil susah-susah, ambil yang tu. Nampak terang kan? Satu titik dia, kat sini titik ni adalah 0, 20. Yang ni titik kat sini 10, 0. Betul? Betul. Okay? Jadi saya guna titik tu untuk cari kecerunan. So Y2 saya adalah 20 tolak 0.
X2 saya 0 / 10 M. Okey, 20 tolak 0, 20 lah. 0 tolak 10, negatif 10 lah. Jadi M saya berapa? M sama dengan negatif 2, betul? Cakap je lah betul. Betul. Okey, terima kasih. Betul. Bagi je, jangan bagi saya merajuk. Saya merajuk, saya keluar terus. Alamak. Sudah, lagu apa pula tu? Okey, dah lagu patriotik pula tu kalau dengar. Okey, baik. Kita dapat ada M negatif 2. Jadi saya masuk kat situ. Ni, kat sini. Jadinya, sekarang ni, saya punya negatif 2 kat situ. Jadi saya tulis Y sama dengan negatif 2X tambah C. Okey. Tak selesai lagi persamaan kita ni. Kita kena cari nilai C kita. C tu nak cari, kita kena bubuh mana-mana titik X, Y tu. Jadi kita ada dah titik 20 dengan kosong ni. Masuk je lah kan. Jadi saya masuk negatif 2, X saya adalah kosong. Kenapa kosong ni? Kat sini kosong. Okey, Y saya 20. Kenapa 20? Ni kat sini. Saya ambil titik ni. Okey, Y 20, X kosong tambah C. Jadi kosong sini tambah C. Sini 20. Jadi C saya adalah 20. Okey. Jadi sekarang ni saya masuk dekat sini M tadi. Yang ni pula C ni saya masuk dekat sini. Nampak tak? Kuning dengan kuning, biru dengan biru. Okey, boleh faham tu? Jadi saya pun boleh pula connection lost. Okey, dengar suara saya? Dengar cikgu. Dengar saya punya laptop internet ter-lost connection yang sekarang ni yang bekerja tab saya satu je. Tak apa lah kot lah. Tak apa, no problem. Okey, baik. Saya dah dapat kuning yang biru tu, maka saya pun ambil Y, persamaan yang saya nak tulis adalah Y sama dengan negatif 2X tambah 20. Okey, betul ke? Negatif 2X tambah 20. Ini adalah persamaan untuk garis yang ini. Okey, kan kerja kita sekarang pula nak tengok dia adalah lebih besar atau lebih kecil. Okey, so nak tanya ni. Nak bubuh tanda apa ni? Lebih besar ke, lebih kecil ke, yang ni ke, mana satu? Lebih kecil. Lebih kecil. Lebih kecil. Okey, lebih kecil. Ada sama dengan tak? Tak ada. Tak ada. Kenapa tak ada? Sebab garisan putus-putus. Sebab garisan putus-putus. Bagus. Jadi saya rasa macam terharu masih ingat lagi walaupun dah cuti lama. So Y sama dengan lebih kecil daripada negatif 2X tambah 20. Okey. Jadinya kita dapat dua jawapan je kat sini. Saya kata tadi satu lagi awak boleh tambah. Okey, boleh tambah X lebih besar daripada lebih besar atau sama dengan kosong, ataupun Y lebih besar ataupun sama dengan kosong. Okey, bolehlah tambah yang tu. Sebenarnya satu markah lagi dia akan bagi kat jalan kerja ni sebenarnya. Jalan kerja yang awak buat kat atas ni. Okey. Setakat ni okey. Nombor 8 ada tak siapa-siapa kena present? Tak ada juga. Saya lagi lah tu. Okey, tak apa. Cikgu. Ya. Nombor 7 tadi yang bukan saya hantar. Ha? Nombor 7 tadi bukan saya present ke? Ya ke? Tak ada tulis nama pun. Siapa cakap ni? Afiq. Afiq Osman? Awak hantar minta tak tadi. Kalau cakap tadi, saya memang nak bagi. Saya pun letih cakap, hantar tak? Hambat nombor 8 sekarang boleh tak? Allah. Allah. Tak buat apa lagi. Aduh. Tak apa. Minggu seterusnya saya cari hang. Mesti kena punya. Okey. Okey. Sorry saya tadi saya nota saya tak tulis nama dia pula. Sorry. Nombor 8 pun tak ada. Saya nak confirm sebelum saya mula. Nombor 8 ada orang tak? Tak ada.
Tak ada lah tu. Tak ada. Okey, saya teruskan nombor 8. Aduh, saya punya internet laptop saya ni tak masuk-masuk balik ni. Sekejap lah. Jenuh juga ni. Nak jadi cikgu, nak jadi technician. Okey dah. Baik. Nombor 8. Dalam satu jamuan, kebarangkalian Jenny dan Sarah makan nasi goreng. Allahai, nak nasi goreng boleh nak kira. Dalam satu jamuan, kebarangkalian Jenny dan Sarah makan nasi goreng masing-masing ialah 5/9 lah saya ni tak nampak sangat. 5/9. 5/9 dan 2/5. Hitung dan wakilkan kebarangkalian Jenny dan Sarah makan nasi goreng dalam jamuan itu dengan melengkapkan gambar rajah van di ruang jawapan. Jadi kerja kita nak lengkapkan ruang jawapan. Kerja kita sekarang ni nak lengkapkan gambar rajah van ni. Nak lengkap tu maksudnya semua ni kena ada nilai. Ada nilai. Semua ni ada nilai. Itulah maksudnya kita melengkapkan gambar rajah van ni. Okey, maksudnya kita kena masuk probability kot. Tak silap saya. Sebab ni soalan probability. Okey, kebarangkalian Jenny dan Sarah makan nasi goreng. Okey. Baik, sekarang ni sebelum saya ni J dengan S ni, J ni Jenny lah. S ni Sarah lah. Okey. Bagaimana saya nak tahu kebarangkalian kat tengah ni? Sebab kebarangkalian dia kata kebarangkalian Jenny dan Sarah makan nasi goreng masing-masing ialah 5/9. Dan 20. Maksudnya kebarangkalian Jenny makan nasi goreng 5/9. Kebarangkalian si Sarah makan nasi goreng 2/5. Okey. Sekarang ni saya nak tanya awak. Apa kebarangkalian kat sini? Okey, Jenny dia bagi 5/9. Sarah dia bagi 2/5. Okey. Jadi yang ini kalau kita ingat lagi, apakah maksud ini? Apakah maksud ini? Sama. Ini maksudnya Jenny, Dan. Jenny, Sarah. So nak buat tanda apa? Tanda ni ke? Tanda ni ke? Masa sama. Masam. Masam ni saya kata nak pakai unit apa? Jarak. Darab. Okey. Jadi nak dapat tengah ni kita kena darab. Okey, maknanya Jenny yang ni Jenny 5/9, yang ni darab Sarah 2/5. Jadi kita darab lah. Dapat berapa tu? Tolong darab saya. Potong 2/9. Jadi dekat tengah ni, okey, tuan-tuan dan puan sekalian, tengah-tengah ni adalah 2/9. Baru satu selesai. Okey. Sekarang ni kita balik kepada yang dia bagi tahu kat kita. Yang dia bagi tahu dekat sini. Dia bagi tahu Jenny ni 5/9. So Jenny ni mesti 5/9. Okey. So berapa saya nak isi sini? 3/9. Very good. Okey. So saya perlu isi 3/9 sebab nak jadikan sama tu. Jenny tu 5/9, betul? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi Ustaz bagi tahu saya pula Sarah tu berapa? Sini berapa? 8/45. 8/40. Betul ke tu? Siapa yang cakap tu? Betul lah 8/45. Betul ya? Betul sebenarnya. Okey, betul. Memang betul pun. 8/45. Okey, bagus. Terbaik. Siap dah ke? Oh, tak siap lagi. Yang kat luar ni pun nak isi ke? Apa ni? Empat per 15. Bagus. Suara siapa ni? Sebab saya sebenarnya laptop saya dah terkeluar. Saya tak tahu siapa yang cakap. Aliana. Oh, Aliana. Okey, bagus Aliana. So, jawapan. Macam mana Aliana dapat 4/15 ni? Tambah apa tolak dengan 1. Ya, maksudnya kita tolak 1 dengan semua yang ada dalam tu. Okey. 1 ataupun dalam kerja dia. 1 tolak 3/9. Tolak 2/9. Tolak 8/45. So, jawapan dia adalah 8/15. So, boleh keluar kat luar tu. Jadi, kita telah pun melengkapkan gambar rajah van. Sebab dia tanya yang tu je.
Kan, hitung dan wakilkan kebarangkalian jenis yang sama nasi goreng dalam jamuan itu dengan melengkapkan gambar Raja Beng. Boleh? Maknanya kebarangkalian dia tak makan, mereka tu dua-dua tak makan, 4/15 lah. Okey? Boleh? Cik, yang Ya, ya. 39 tu kau jadi 1/3 ke? Macam mana? 39. Boleh. Boleh. Kita boleh kecilkan, tak ada masalah. Nak tukar ni 1/3? Boleh sangat. Cumanya kita nak senang kira tadi. Kita buat macam tu. Boleh? Boleh. Okey nah. Kita tak tukar, tak kecilkan tu sebab kita nak senang kira tu je. Tukar lagi bagus. Sebab kita nak bagi dia punya pemboleh ubah bawah tu sama. Boleh saya teruskan soalan nombor 9 sekarang. Nombor 9 ada orang tak? Tak ada. 9, 10, Ada. 11, 16. 9 ada? 9 tak ada, 10 tak ada, 11 tak ada, 16 tak ada. Oh lemah. Nombor 9, 10, 11 semua tak ada. Ni saya je lah cakap ni. Hampa pandai pilih soalan belakang-belakang. Betul nanti tak dan. Akil lah nombor 17. Ya. Pandai Akil. Lepas ni saya suruh Akil turn lah. Terus ambil soalan 17 terus. Baik. Melawak je. Nombor 9. Dalam rajah ini, yang ni soalan apa ni? Ini soalan trigonometry form 3 Betul? Form 3 ke form apa? Form 3 dah kot. Betul. Okey, dalam rajah ini, 9 ni, PRT adalah segitiga bersudut tegak. Okey, PQRS adalah garis lurus, Q adalah titik tegak bagi PR. So, PQ kat sini 12 betul? Betul. Betul lah kan? Tu, lepas tu sebenarnya soalan ni silap tau. Ni bukan nak cari nilai cos X. Okay, saya baru pasang soalan ni silap. Soalan ni sebenarnya nak tanya sin X. Okay. Cos X ke sin X senang je sebenarnya. Tapi nak bagi susah daripada cos X, terpaksa tukar jadi sin X lah. Okay. Boleh faham tu? Sebab cos X terlampau senang lah. Okay. Sebab soalan tanya cari nilai ataupun cari nilai cos X ataupun saya ubah soalan lah sin X. Awak boleh betulkan dalam kertas soalan tu. Cari nilai sin X. Oleh kerana kita tahu sin X adalah, awak boleh pakai yang ni lah. Okay, sin X. Untuk yang merah ni sebenarnya, kalau untuk pengetahuan awak, kalau kita cari sin ke cos sama je. Okay, katalah saya ambil sin. Katalah kita tak tahu berapa. Katalah saya ambil sin X ni, katalah 120. Dia buka luas kan. Okay, cuba awak tekan sin 120 dapat berapa? Tekan kalkulator sekarang. 0.8. Nah. Okey, kata dapat ni. Sekarang ni awak kalau sini 120 sini akan jadi 60 betul? Betul? Betul. Cuba awak tekan sin 60 pula. Dapat apa? Sama. 0.86. Sama kan? Point saya nak beritahu tu sama aja sebenarnya. Okey? Point saya nak beritahu tu sebenarnya sama aja. Awak tekan 120 ke, yang penting tu nombor tu positif lah. Okay, sebab kalau kita pakai cos dia negatif. Sebab tu saya tukar soalan jadi sin X. Okey? Baik. Apa yang menunjukkan tu sama? Menunjukkan sebenarnya kalau kita kira kat sini pun sama je. Jawapan kita sama je. Jadi kat sini pun X, kita boleh pakai sama, maksudnya untuk dapatkan sin X, kita pakai saja rumus biasa yang kita selalu pakai. Apa dia? Sin apa dia? O per H. O, opposite lah. Opposite bahagi dengan hypotenuse, betul? Hypotenuse. Okey. So opposite kita berapa kat sini? 7. 7 kan? 7. So macam nak dapat 25 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2. Tu punca kan semua.
So awak akan dapat 7 kan? Okay. So jawapan akhir awak adalah opposite adalah 7. Hypotenuse kita berapa? 25. 25. Okay, ni je jawapan dia. Ni saja jawapan dia. Senang kan? Saya pun tak sangka kenapa soalan ni ada. Okay, boleh? Boleh. Okay, saya teruskan ke nombor 10. Okay, nombor 10. Jam kau apa sekarang? Kau? 4. Okay, ada lagi masa. Baik, nombor 10. Saya besarkan ni lah graf tu, Zat. Sekejap lah saya nak adjust saya punya laptop ni. Tiba-tiba pula dah hilang dia punya skrin. Kalau tak ada skrin ni, saya tak tahu apa yang berlaku dekat sana. Saya tak nampak awak. Okey, baik. Sambil-sambil tu saya nak teruskan soalan. Baik, diberi luas trapezium. Okay, darjah 10 menunjukkan sebuah trapezium PQRS. Jarak PQ dan RS masing-masing ialah 12 dan 9. Okay. PQ tak mana? PQ. Sini PQ adalah 12. Jarak dia 12. RS 9. Okay. Itu je lah kan? Okay, itu je. Tak ada apa dah. Diberi luas trapezium ialah PQRS 42 cm. Jadi luas trapezium saya tulis sini. Luas trapezium sama dengan 42. Luas trapezium ni kita ada rumus setengah A tambah B darab dengan tinggi. Okey. Sama dengan 42. Okey, saya saja tulis dululah. Saya pun tak tahu nak pakai tak pakai lagi. Sekarang ni saya nak pergi soalan tanya apa? A, cari nilai K. Okey, K tu di mana? Sini, K. Okey, macam mana saya nak tulis nilai K ni? Okey, saya nak tahu nilai K tu. Itu K ni sebenarnya nilai dia adalah nilai X, betul? Ni X, yang ni adalah Y. Betul? Betul. Lagi, macam mana saya nak tahu X? Apa saya perlu buat? Cari P. Saya perlu tahu jarak sini, betul? Kan kat sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi saya perlu tahu jarak di situ lah. Jarak ni yang saya buat tanda ni. Saya pakai pen color lain. Pen warna hijau ni. Saya perlu tahu jarak di sini berapa. Okey, nak tahu jarak tu berapa. Kita ada jarak ni 12. Sini kan 9. Jadi boleh tak saya tahu sini berapa? 12 tolak 9. Berapa? 12 tolak 9. Jadi nak tahu situ senang je lah. 12 tolak 9. Maksud sini, panjang sini kan 12. Tu tolak sini 9. Dapatlah bahagian tu. Okey, jadi 3. Jawapan dia kat sini K adalah 3. Okey, terus awak boleh tulis sini. Okey, K sama dengan 3. Macam mana saya dapat? 12 tolak 9. Okey, itu soalan pertama. Soalan B, dia tanya cari koordinat titik P. Mana titik P? Ni. Yang ni. Okey, koordinat titik P. Yang penting satu koordinat ni, kalau kita tahu koordinat ni, yang penting kita dah tahu dia duduk kat kosong untuk X, betul? Betul. Maknanya koordinat P kita ni dah selesai dah. Kita tahu dah kosong. Cuma kita tak tahu Y dia berapa tinggi ni, berapa tinggi tu. Okey, jadi macam mana saya nak tahu tinggi tu pula? Jadi macam mana? Bagi tahu saya. Guna formula luas trapezium. Guna formula luas yang ada kat sini lah. Okey, sekarang ni kita tahu satu benda, kita boleh guna luas trapezium ni untuk apa? Kenapa kita nak guna? Kita nak cari apa sebenarnya? Tinggi. Tinggi. Okey, tinggi tu sebenarnya kita nak cari tinggi ni, betul? Betul. Okey, bila kita tahu tinggi tu, barulah kita boleh kira lagi kan berapa nilai
Y tu sebab kita tak tahu Y kan. Jadi kita bolehlah tahu berapa kat sini sebab kita tahu tinggi situ berapa. Okey. Okey, tak apa. Kita buat dulu. So, setengah kali dengan A kita berapa? 12 tambah. Ni A Ni A, yang ni B. Ya lah, awak tak ada masalah dengan apa tu formula trapezium . Ni belajar berapa tu? Kalau awak belajar 12 tambah dengan 9. So tinggi dia tak tahu. H sama dengan 42. Jadi kalau saya selesaikan ni, saya akan dapat berapa ni agak-agak? 12 tambah 9, 21. 21 42 darab 2. So sini dapat 42 darab 2 dapat 84. Sini dapat 21 C. C pada H kan? H sama dengan 84 tambah bagi 21 awak dapat 4. Betul? So tinggi sini 4. Okey, tinggi situ 4. So apa motif saya dapat 4 tu? Maknanya apa? Y. Koordinat Y. Tu tinggi tu 4 je, saya nak tahu sini berapa. 10 darab 4. Macam mana, kenapa awak pakai 10? Sebab kita tahu dekat sini adalah 10, betul? 10. Jadi 10 kita tolak dengan tinggi yang kita dapat ni, ataupun tinggi ni 10 tolak dengan 4, kita dapatlah 6. Maksudnya dekat sini 6 untuk Y. Jadi koordinat jawapannya yang kita nak tulis ni adalah 06 ke 60? 06. Jadi ni jawapan dia. Boleh? Boleh. Okey. Sekejap ada JNT kot ni. Sekejap . Hello? Ya saya. Letak je dekat luar tu. Alright, terima kasih. Okey, sorry. Okey, selesai dah soalan nombor 10. Sekarang saya bagi soalan nombor 11. Nombor 11 pun tak ada siapa kan? Tak ada orang nak soalan ni, panjang-panjang macam ni, betul tak? Apa nak soalan pendek-pendek kan? Nombor 1. Okey. Baik. Tak suku dah. Pada bulan tertentu, syarikat Z menganggarkan dapat memperoleh keuntungan bersih Y100,000 RM dengan menghasilkan X ribu telefon ringgit yang boleh diwakilkan dengan persamaan. Okey, baik. Yang ni kita sekarang ni, first kali kita nak buat ni lah, cari nilai P dan Q ni lah. Ni. Okay, awak tolong saya lah. Ada yang dah buat ke kan? Bagi tahu sebab saya boleh. Sebab soalan ni kalau buat betul-betul, ambil masa lah. Sebab saya nak kena lukis graf apa semua kan. Jadi saya kena skip bahagian-bahagian tertentu lah. Contohnya nak lukis graf apa semua tu. Jadi saya harap awak boleh tolong saya. Sebab kalau nak buat tu memang ambil masa. Sebab saya perlu lukis graf. Dan ini awak bayangkan soalan peperiksaan kertas 2 ni mengambil masa 2 jam 30 minit. 2 jam setengah. Kan? 2 jam setengah. Maknanya dalam masa 2 jam setengah kita kena buat semua sepantas yang mungkin. Tapi dalam masa kelas yang kita buat ni dengan perlahannya, dengan pelan-pelan buatnya, takkan kita nak dapat jawab. Kalau buat laju-laju pun awak perlukan masa 2 jam 30 minit. Kalau pelan-pelan mestilah lebih daripada tu kan. Jadi soalan ni pun saya tak rasa susah pun. Cuma awak dah pernah belajar. Yang ni dipanggil graf fungsi. Nak dapatkan nilai P dan Q tu awak perlu ganti saja. Contoh saya besarkan kat sini. Awak ada nilai dah. Awak dah ada nilai Y sama dengan negatif 6x square plus 27x. Betul apa dia? Tak nampak. Tolak 2 ya? Tolak 2. Okey. Negatif 6x square tambah 27x minus 2. Okey. Sekarang ni, kita nak dapatkan nilai P. P ni adalah nilai Y. Maksud kita masukkan nilai X 3 ke dalam ini. Okey, saya harap awak faham apa saya cuba sampaikan. Nak dapatkan nilai-nilai P itu, awak perlu gantikan nilai X3 ini ke dalam nilai ini. Ni,
Okay, barulah awak dapat nilai P. Okay, so kalau awak ganti, tolong saya dapat apa? Beritahu saya sekejap. 25. Berapa? 25. 25 awak. Ya, terima kasih yang dah buat dah. Ni 25. Yang Q? Negatif 17. Negatif 17. Okey, terima kasih yang dah buat. Okey, yang mana tu cara buat tu saya simpelkan, saya masukkan tadi. So, awak perlu masukkan negatif 6 ini, kita 3 kuasa 2 tambah 27, masukkan 3 dalam ni, tolak 2. Awak tekan je kalkulator ni. Tekan saja kalkulator. So, awak akan dapat jawapan yang sepatutnya 25. Okey, dan untuk dapatkan negatif 17 pula, awak masukkan 5 pula. Awak gantikan 3 tu, awak ganti dengan 5. Okey, jadi awak akan dapat yang satu lagi. So, awak akan dapat nilai P dan nilai Q. Okey, P ini adalah 25, Q ini negatif 17. Okey, untuk bahagian B, yang ini saya kata tadi, saya perlukan masa untuk buat soalan ni. Untuk ni saya, sebenarnya soalan-soalan bahagian B ni semua perlukan masa ke? Kan, buat graf, soalan 12, soalan yang berkaitan dengan soalan, apa tajuk dia ni soalan nombor 12. Pelan dan dongakkan. Ya, terima kasih. Pelan dan dongakkan. Juga memerlukan masa yang panjang, betul? Nak lukis ni, kalau awak tak boleh mengharapkan ni, jadi saya, tapi kita ada orang buat ni, Aida Nabila buat nombor 12 kan? Ya. Jadi dia dah hantar jawapan, kita tengok je lah jawapan dia tadi, lagi. Okey, cumanya yang 12 ni, 11 ni tak ada orang siapa-siapa buat. Jadi lambat sikit lah. Jadi saya tunjukkan skema jawapan yang saya ada. Mana ni. Ni skema. Nak senang saya tunjuk skema je lah. Okey. Ni skema jawapan. Yang mana buat tolong semak. Yang mana tak buat lukislah sepantas yang mungkin. Sekarang saya nak bagi jawapan je ni. Masa dah tak cukup untuk saya habiskan. Ada lagi 10 minit lebih kurang macam tu. Sekarang saya nak bagi jawapan je. Okey. Sebab saya tak, kalau boleh saya nak bagi semua jawapan. Tapi tak sempat. Dan juga kita punya volunteer nak bagi jawapan semua duduk kat belakang-belakang. Okey, kita tengoklah mana takat mana yang boleh. Lanjutkan je. Apa, Akil? Sampai habis? Habis lambat pun tak apa, cikgu. Saya tak ada masalah. Saya takut belajar lagi pakai keluar. Tinggal 2-3 orang. Setengah orang bab belajar ni berkira sungguh. Aduh. Okey dah. Tak apalah, kita buat takat mana yang boleh. Okey, saya bagi jawapan je. Untuk nombor 11 ni saya bagi jawapan je. Okey, awak boleh tengok. Yang mana tak faham boleh PM tepi ke apa ke. Saya bagi jawapan ni graf sebab saya nak tunjuk pun ambil masa. Okey. So jawapan yang seterusnya pun ni awak kena pakai graf juga. Okey, ni awak salin dulu jawapan yang rujuk graf ni, iaitu soalan apa ni keuntungan bersih ni. Sebab saya nak buat jawapan tu pun saya kena pakai graf. Tunjuk kat awak dia agak detail. Saya salin dulu jawapan dia. Okey, jawapan C1 tu nanti yang mana tak faham boleh PM tepi PM saya tanya macam mana dapat. Okey. Jawapan untuk C1 ni RM 220,000. Okey, yang ni awak kena pakai graf. Soalan nombor 2, titik maksimum. Yang mana boleh buat boleh faham, boleh ambil jawapan. Yang mana tak faham boleh PM tepi. Sebab saya terpaksa cepatkan soalan ini. 28.4 ini titik maksimum ini senang. Awak tengok graf hujung ni. Ni titik maksimum ni kat ujung kat tengah ni. Okay, yang mana belajar tengah dan juga yang paling hujung. Dia mesti paksial simetri. Graf tu paksial simetri dan dia yang paling atas sekali. Okey, jadi bila kita guna graf ni perlukan peta graf lah.
untuk jawab, awak mesti nampak di kertas graf awak sendiri. Maksud saya, jawapan kat sini tak sebenarnya tepat sama dengan saya kalau awak buat lah. Okey. Ni jawapan skema lah 2.25 2.4 ni yang dia dapat lah. Tapi kalau awak buat, awak tanda sendiri titik-titik tu dan awak buat plotting sendiri, dan bila awak buat plotting garis tu dia mungkin akan lari. Jadi 2.25 ni mungkin jawapan yang tak sama dengan jawapan yang untuk sini tu lari. Okey, 2.25, 28.4 dan termasuk juga bilangan telefon ni pun dapat daripada graf bilangan telefon kosong. Okey. So macam saya kata tadi, kita akan teruskan perbincangan ni nanti ke awak boleh tanya cikgu-cikgu awak yang mana bukan kelas saya. Yang mana kelas saya tu awak boleh PM tepi kalau awak tak faham. Okey, kalau awak faham okey, tak ada masalah lah. Okey, saya nak terus ke soalan yang seterusnya. Kalau boleh saya nak habiskan semua 17 soalan hari ni. Saya tak nak ada hutang macam minggu lepas. Okey. Okey, soalan ini saya minta seorang pelajar iaitu Aida Nabila buat. Dia ada hantar dekat saya, jom kita tengok. Dan saya dah check dah pun memang betul lah. So awak boleh apa tu? Boleh ni je lah. Boleh tengok lah, dia tiru ke apa ke. Mana lah? Oh ni Afiq Osman hantar tadi. Oh sorry lah Afiq. Dia baru hantar. Tak perasan. Tak apa je. Ni kan? Ya. Aida mana Aida? Ni Aida. Ni jawapan yang Aida buat dan saya dah semak betul. Ni pandangan daripada sisi mana soalan? Dari siapa tu? Okay, daripada X dan juga pandangan daripada Y. So boleh lihat soalan muka surat. Muka surat tak ada muka surat. Soalan nombor 12. Okay, soalan ni 9 markah banyak Okay, jadi tolong bagi perhatian ni. Soalan 9 markah ni kalau objektif awak perlu betul 9 soalan. Soalan objektif yang awak kena fikir 9 tajuk yang berbeza. Ada 9 soalan. Ada 9 markah untuk objektif. Soalan ni satu, dia seorang je 9 markah. Jadi tolonglah bagi perhatian yang lebih pada tajuk-tajuk seperti ni, pelan dongangkan ni. Awak boleh belajar dengan Cikgu Zabidah. Dia ajar tajuk, dia tak ajar subjek lukisan kejuruteraan, banyak menggunakan apa tu, soalan ni berkaitan dengan pelan dongangkan ni, banyaknya belajar di GKT. Okay. So boleh lihat sendiri lah jawapan dia. Yang mana tiru-tiru lah sebab saya nak teruskan ke soalan nombor 13. Dah ke? Nampak ke? Yang ni pandangan daripada X. Okay, pandangan daripada X. Awak salin ke tu? Teruskan je. Teruskan je Diego, teruskan je. Teruskan je. Okey, bagus. Nanti boleh tengok balik. Nanti okay. Nanti saya hantar je jawapannya. Ya. Okey. Sekarang ni saya pergi terus ke soalan lain. Cikgu.
Hello. Saya terkeluar ke tadi? Ya. Oh ya ke? Oh patut saya cakap seorang-seorang. Aduh. Sian kat saya. Tak ada siapa pun bagi bye-bye ke apa ke. Sebab saya punya laptop punya speaker rosak. Memang tak dengar apa kat sana. Okey, baik. Fatin ada, Fatin? Ada. Oh, ada. Okey, terima kasih Fatin. Ni Fatin punya kan? Ni. Fatin, ceritalah Fatin. Cikgu present screen ke? Tak nampak ke? Tak nampak. Tak. Tak ada screen. Yelah. Oh, sorry. Tu hamba nampak apa? Profil cikgu. Ya ke? Okey, dah nampak. Okey, sorry. Fatin, silakan. Soalan 13A tu dia nak 5 proses pengurusan kewangan. Jadi sampaikan je lah yang 5 proses tu. Yang satu, menetapkan maklumat, menilai kedudukan kewangan, mewujudkan pelan kewangan, melaksanakan pelan kewangan dan mengkaji semula dan menyimak kemajuan. Yang ni saya tak tahu macam nak terang tapi saya tulis point je. Okey, tak apalah, point pun tak apa. Matematik macam tu lah, point penting je. Okey, dah settle lah. Yang lain okey? Okey. Dah B pun dah okey dah. Kita buat apa? Fatin A dengan B ke tadi? Dua-dua ke? Tak, saya cakap A je. Nak buat B? B pula. Okay, B tu minta bezakan matlamat kewangan jangka pendek dengan jangka panjang. So, menyatakan matlamat kewangan jangka pendek iaitu matlamat kewangan jangka pendek ialah kurang daripada 1 tahun dan tidak melibatkan jumlah wang yang banyak untuk mencapai matlamat tersebut. Manakala matlamat jangka panjang adalah melebihi 5 tahun dan melibatkan jumlah wang yang besar berbanding dengan matlamat kewangan jangka pendek. Okey. Senang je ke? Baca je kan? Okey, kawan-kawan lain macam mana? Okey, saya teruskan. Okey, teruskan. Okey, kita matlamat kita nak habiskan paper ni hari ni. Okey, baik. Soalan seterusnya adalah soalan 14. Soalan 14 ni ada orang kan? Mengaku cepat. Ya, saya. Siapa tu? Fatihah? Ya, saya. Ya, okey. Terima kasih Fatihah. Okey, Fatihah. Jawapan ada hantar kat saya tadi kan? Dah. Okey, sekejap. Saya cari. Mana satu Fatihah ni bukan. Baik. Mana? Ni yang tu. Yang ni kan? Okey. Okey, baik. Saya serahkan pada Fatihah untuk teruskan. Okey, yang bilangan goal yang X tu kita masukkan nilai dia berdasarkan yang soalan dia tu. So, dia punya nilai dia 0, 1, 2, 3, 4. Okey, bilangan F pula kita isi ikut soalan tadi. Iaitu yang F tu bilangan pemain. So, dia punya nilai dia 5, 6, 5, 1. Okey. Lepas tu bagaimana dapat fx, x square, fx square? Yang fx tu nilai f tu darab dengan nilai x. Kita darab je. So maksud dia 1 kali dengan 5. 1 kali 5. 2 kali 6. 3 kali 5. 4 kali 1. Dapatlah yang ni. Okey. Untuk x square? X square tu yang nilai x tu kuasakan 2. Ya, jadi 1 kuasa 2, 1, 2. 2 kuasa 2 dapat 4. 3 kuasa 2 dapat 9. 4 kuasa 2 dapat 16. Okey, boleh yang lain?
Dan bagaimana saya nak dapatkan f(x square)? Nilai F tu darab dengan nilai X kuasa 2 tu. Maksudnya yang ni awak tengok pen warna hijau ni. Yang ni F darab terus yang ini dapat yang X square tu. Okey, awak darab. So 5 kali 1 5, 6 kali 4 24, 5 kali 9 45, 1 kali 16 16. Okey, awak akan dapat nilai di sini. Okey. Seterusnya Fatihah. Okey, yang B pula dia kata dia nak sisihan piawai. So saya guna rumus variance tu iaitu yang nilai fx bahagi nilai f tolak dengan min. Okey. Okey. Mula-mula kita kena cari yang min dulu. Okey. Saya dapat min. Min tu nilai gol tu kita darab dengan bilangan pemain. Tapi saya buat kira tambah je lah. Bagi senang. Ataupun kita ada rumus untuk kira min, iaitu jumlah fx bagi jumlah fx bagi f. Okey, jumlah fx bagi f. Itu kita boleh dapat min lah. Okey. Itu yang Fatihah kira tu manual kan. Dapat 90/20. Bukan, 1.8. Dapat 1.8. Okey, 1.8. Betul. Okey, ni min dia. Okey, anak panah tu. Itu adalah min. So yang dia tulis sini adalah rumus variant. Okey, rumus variant. Okey, rumus-rumus ni tak silap saya adalah kertas soalan exam. So jangan risau. Awak tulis saja rumus tu balik dan masukkan nilai-nilai tu. Okey, lagi? Teruskan. Okey, lepas tu yang jumlah fx square tu yang 5, 24, 45, 16 tu kita just tambah. So dapat 90. Okey. Nilai tu kita masukkan dalam rumus tu. Masukkan dalam rumus. So dapat 90 bahagi 20 iaitu bilangan semua pemain tu. Tolak dengan ni. Jumlah F ni 20. Lepas tu tolak dengan min kuasa 2. Okey. Itu rumus je lah. Lepas tu tekan calculator je lah. Lepas tu tekan calculator, dapat yang variance dia 1.26. Okey. So nak cari sisihan piawai dia kena punca kuasa 2. Okey, sebab soalan minta tentukan sisihan piawai, jadi kita kena punca kuasakan variance tadi, betul? Betul. Okey, tepat sekali jawapan yang dia dapat ni adalah jawapan yang tepat. Okey, jadi tahniah pada Fatihah. Jadi kita teruskan boleh? Boleh cikgu. Okey, kita teruskan. Terima kasih Fatihah. Sekarang soalan nombor 15. Soalan 15 ni kita ada orang juga. Aziz, ada Aziz? Ada. Okey, terima kasih Aziz. Teruskan Aziz. Soalan A dia nak Aziz. senaraikan unsur ni bagi set semester. Aziz ni. Betul saya senar. Aziz tengoklah skrin, Betul kan? Senaraikan set semester dulu. Okey. Betul. Okey, teruskan. Saya senaraikan set semester dulu. Okey. Macam mana awak dapat ni 28/29 ni? Kat soalan. Dia tulis. Sebab soalan ada sebut ni kan, dia ada sebut 28 X 40. Lebih kecil. Jadi ni lah semua ni betul lah ni 28, 29 semua ni betul lah ni. Okey, betul. Teruskan.
So dia nak set L. Set L dia nak kuasa 2 sempurna. Okey. Dalam set semesta tu Mhm. hanya 36 je kuasa 2 sempurna. Okey, So betul. saya tulis lah. Okey. Lagi? Cepatlah So Aziz set sebab nak M. habiskan cepat ni. Aduh. Set Banyak berangan lah. set M dia nak ganda M bagi 4, 28, Okey. 32, 36, 40. Okey. And Betul lah tu. nombor dengan keadaan 1 daripada Tak dengar. Mr. B pula. N ni apa dia N ni? 28, Mr. 29, B 32 betul. Okey, tak apa, teruskan. Ni internet problem ni. Okey, B pula. B dia nak bilangan L kesatuan M. Okey. Ada 28, 32, 36 dan 40. So semua ni ada 4. So daripada 4. Dan B2 Dia macam ni ya. L ni sebenarnya berapa? L ni tadi 36 kan? Betul? M tu yang ni. betul. M ni 28. M tu 28 lagi. 32. 36. 40. 36, 40. Jadi macam mana ada 29 ni ya? Silap tulis. Salah kan? Silap Saya pun tulis. baru perasan, saya tak check tadi. Ni baru perasan. Jadi jawapan dia sebenarnya kat sini bukan 29 ni ya, 28. Okey, 28, 32, 36, 40. 36 ni sebab sini pun ada 36, tak payah tulis 2 kali dah. So 4 jawapannya. Okey, teruskan untuk nombor 2. Cepatlah Zee. Dia berangan dah. Internet lembat cikgu. Oh je ke internet yang lambat. Okey, tak apa. Betul, cakap je lah apa yang boleh cakap. So B2 M prime. Dia nak M prime Okey. persenangan N. Okey. So M prime tu maksudnya bukan saya M dah lah. senaraikan. Okey, dapat apa? Ha? Apa dia M prime apa dia? M prime 29, 30, 31, 32, Okey. 34, 35, 37, 38, 39, 40. Okey, good. Okey, tu M prime. Bagus. Lepas tu dia nak N kan? So, lepas tu? Tu M prime persenangan N dia ada 29 je. Jadi jawapan dia apa? Bilangan dia 1. Okey. Itulah jawapan dia. Okey, terima kasih Aziz dalam keadaan yang sangat apa tu orang kata? Bersusah payah dapat juga present. Terima kasih. Soalan nombor 16 ada orang tak? Yang bahagian situ cikgu dia suruh pilih salah satu. So cikgu nak rabis ke nak skip? Apa maksudnya? Bahagian C tu pilih satu. Dia suruh pilih satu, lepas tu jawab. Takkan kita nak pilih juga. Kita kena bincang semua. Awak dalam periksa awak pilih lah. Okey. Okey, betul tu kan. Dalam periksa nanti awak pilih lah. Tapi dalam sebagai kita ni, ilmu ni kita tak boleh lah. Apa tu? Sekarang ni bukan periksa. Ni kita tengah bincang. Ni kita bincang je lah semua kan. Sebab ni senang je soalan ni. Saya bincang secepatnya mungkin boleh. Selajunya mungkin. Okey, soalan ini. Perniagaan Pau Pak Ngah ini di bla 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 bla. Lepas tu soalan kata apa? Nyatakan julat harga. Jadi dia kata apa? Nyatakan julat harga. Julat ni kalau awak ingat dalam kelas saya bagi tahu yang paling besar tolak yang paling kecil sebab dia kata julat harga, tengok kat bahagian harga.
So bagi harga yang paling besar adalah RM2, betul. Tolak yang paling kecil RM1.50. So jawapan dia adalah 50 sen. Ini adalah jawapan untuk A1. Boleh? Baik. Boleh. Nombor 2, hitung min jualan pau pada hari Selasa. Tengok hari Selasa. Tengok hari Selasa saja. Okey, dia nak min pau. Okey, jadi masukkan hari Selasa 103 tambah 105 tambah 96 tambah 100 tambah 105 bahagi berapa tu? 5. 1, 2, 3, 4, 5. So bahagi 5, awak akan dapat 101.8. Ini adalah min hari Selasa. Okey, boleh? Boleh. Okey, saya boleh. teruskan lagi. Teruskan. Raja di bawah menunjukkan pandangan atas sebuah kotak berbentuk kuboid yang boleh memuatkan 4 biji pau berbentuk semisfera. Kesemua pau itu mempunyai saiz yang sama. Boleh tak logik pau boleh sama saiz. Lebih kurang kot lah. Diberi bahawa jejari pau tersebut ialah 3.5 cm dan tinggi kotak ialah 7 cm. Okey, tinggi ni 7. Okey, jejari 3.5 kat sini. 3.5. Okey, saya harap awak nampak apa saya sebut buat kat situ. Okey. Lepas tu dia kata apa? Diberi bahawa jejari pau tersebut 3.5 dan tinggi kotak 7 cm. Hitung baki isi padu ruang yang tidak diisi dengan pau. Maksudnya dia suruh cari ruangan ni lah. Isi padu dah. Jadi nak cari ruangan tu, logik dia adalah isi padu kotak tolak isi padu jumlah isi padu pau. Isi padu pau lah. Isi padu pau. Semua pau lah. Okey. Jadi kotak kita dah boleh kira. Saya boleh buat kat sini lah. Isi padu. Isi rapu ke dah? Isi padu. Kotak. Ambil panjang dia 20 kali 14 kali dengan 7. Betul So dapat 1960. Untuk isi padu pau. Pau ni berbentuk semi-sfera. Unit dia yang isi padu kotak. Apa dia? Kenapa? Aku tinggal unit. Unit dia sentimeter cube. Okey, masih lupa pula. Okey, isi padu pau pula. Isi padu pau kita ada 4, apa kita kira 1 dulu, tak apa kan. Jadi kita kena tahu dulu rumus sfera, semi-sfera ni. Kalau awak nak tahu rumus semi-sfera ni sebenarnya, kalau rumus penuh sfera, penuh dia 4/3 kan. Pi J cube. Okey, kalau semi-sfera berapa? 2/3. 2/3. Okey, 2/3. Jadi rumus saya tulislah 2/3 pi J cube. Okey, jadi saya ambil nilai-nilai yang ada. So 2/3 kali pi. Pi dia suruh pakai berapa? Dia sebut tak suruh pakai berapa? Dia tak sebut. Dia tak sebut, kita pakailah 27. J cube. J kita dah bagi tadi 3.5 kuasa 3. So awak darat berapa pau dah? Darat dalam 4. Okey, 4 biji pau dalam tu. So tekan kalkulator berapa dapat? Awak dapat 359.3333. Betul? Okey. Sentimeter cube. Tadi nak dapat jawapan akhir 1960 tolak 359.3333. Awak akan dapat jawapan akhir 1600.67 centimeter cube. Okey, saya harap yang buat boleh check jawapan betul. Ada lagi ke soalan dia tanya? Aduh, ada lagi. C pula. Dah ke, Salin? Dah. Okey. Teruskan je, nanti boleh tengok video YouTube tu. Baik. C. Memandangkan permintaan pau semakin mendapat perhatian, Pak Ngah menawarkan 2 pakej iaitu combo A dan combo B.
Pada hari pertama pakej ini dilancarkan, dia berjaya menjual 70 combo A dan 50 combo B dengan hasil jualan RM855. Pada hari kedua, jualan combo A adalah 2 kali ganda daripada jualan combo B. Jadinya kita tengok ayat yang pertama, dia ada 2 pakej, satu combo A, satu combo B. Okey, dia menjual 70 combo A. Okey, kita boleh tulis itu 70 A je lah. Okey. Dan 50 combo B. Tambah 50 combo B. Macam tu je lah. Okey. Dengan hasil jualan dia, ni dia tulis bagi tahu kat kita ni. 50 combo B, lepas tu dengan hasil jualan 855. Jadinya 855. Okey. Lepas tu kita tengok ayat yang kedua. Pada hari kedua, jualan combo A adalah 2 kali ganda jualan combo B. Okey, maknanya kita boleh tulis combo A ni, combo A 2 kali B sama dengan 2 B. Okey. Itu yang ni yang pertama, yang ni yang kedua. Jadi masuk je lah, kita ada dah nilai A tu sama dengan 2B. Jadi awak masukkan A sama dengan 2B ni, 2B ni masuk kat A ni. Okay, tengok highlight tu. Jadi saya salin balik 70 2B tambah 50B sama dengan 855. So awak tekan kalkulator ni dapat 140B tambah 50B sama dengan 855. 140 tambah 50 dapat 190 kan. Jadinya sini 190B sama dengan 855. Jadi B sama dengan 855 bahagi dengan 190. Jadi B berapa? B dapat 4.5. Okey, maknanya dia tanya tadi hitung nilai combo A, combo B. Jadi combo B ni ada dapat RM5 lah. RM4.50. Okey, jadi nak dapatkan combo A, kita masukkan yang kita dapat di sini ke dalam sini. Okey, yang saya highlight tu. Maknanya A sama dengan 2B. Di A sama dengan 2B tu adalah 4.5. A sama dengan RM9. Jadi jawapan dia, maka dengan ini, maka combo A RM9. RM lah. Combo B sama dengan RM RM4.50. Okey. Selesai? Boleh? Boleh. Okey, saya teruskan. Nombor D. Hasil keuntungan daripada jualan pau. Pak Ngah. Ui, dahsyat Pak Ngah ni ya. Tak habis-habis lagi. Melabur keuntungannya dalam 2 jenis pelaburan, iaitu pelaburan R dan pelaburan Z. Okey. Dada di bawah menunjukkan maklumat bagi kedua-dua pelaburan itu. Okey, ada R, Z apa semua tu. Pelaburan manakah yang menguntungkan? Okey, nak kira untung tak untung pula. Baik, kita tengok satu-satu lah. Tadi buat apa dah? Kita kira satu-satu. Yang pertama kita tengok pelaburan R. Okey, harga belian seunit RM1.50. Lepas tu dia kata beli bilangan unit yang dia beli RM10,000. Jadi kalau awak kira yang tu maknanya RM150. Ni kena darab ni. Belian seunit RM1.50. Tu seunit. Tapi yang dia beli tu RM10,000. Jadi RM10,000 kali RM1.50 lah. Satu unit tu RM1.50. Okey, jadinya bonus dia 4.7%. Oh, dividen dia beritahu 270 lah, senang. Okey, jadi nak dapatkan bonus sama dengan ambil je 4.7% tu, buat macam ni senang. 4.7 bagi 100 tu 4.7% lah. Okey, kali dengan 10,000 kali RM1.50. So awak akan dapat RM15,000 kan? RM15,000. RM15,000. Okey, RM15,000. So awak tekan kalkulator, awak dapat 705. Okey, jadi sebab kita nak tahu keuntungan, dia punya apa tu? Formula keuntungan adalah bonus mesti dengan tambah dividen. Okey, bonus kita yang ni lah 705. 705 tambah dengan dividen yang dia bagi tu 270. Jawapan kita adalah
RM975. Okay, selesai dah satu. Buat pelaburan Z pula. Yang mana lagi banyak, itulah yang pelaburan yang menguntungkan. Okay, itu je lah. Buat Z pula. Okay, pelaburan. Tak, pakai pen color lain. Pelaburan Z. Okay, pelaburan Z. Benda yang sama je. Awak ambil yang ada kat situ. 4.75 per 100. Kali dengan 15,000. Dapat 712.50. Lepas tu awak tambah, buat macam ni keuntungan bonus tambah dividen ni awak akan dapat 712.50 tambah dengan 250. Okey yang ni. Okey. So awak akan dapat RM962.50. Jadi di sini kita lihat sekarang ni dapat 975, yang ni dapat 962. So mana yang lebih untung? Yang lebih untung yang lebih banyak lah. Logik dia. So maka pelaburan R lebih menguntungkan. Okey, selesai untuk soalan 16 dan soalan 17, soalan terakhir ni kita ada orang, betul? Akil. Betul. Okey, Akil lah cakap pula, saya dah penat dah. Okey. Sekejap. Mana Akil punya soalan? Saya ada 4 page cikgu. 4 page lah? Seorang saja? Yang ni satu. Yang ni? Yang ni first. Okey. Okey, yang mana dulu? Yang ni dulu kan? Jadual dulu. Okey. Okey, Dengar tak suara cikgu? Dengar. Alhamdulillah dengar. Teruskan. Okey. Jadual di bawah menunjukkan masa akhir bagi 8 pelari dalam satu acara 100 meter pecut. Lorong 1 10.9 saat, 2 11.5 saat, 3 tidak menghabiskan perlumbaan, 4 10.4 saat, 5 10.5 saat, 6 11.3 saat, 7 10.7 saat, 8 10.6 saat. Okey, dia suruh A lengkapkan jadual di bawah. So, masa yang terpantas yang dia ambil untuk habiskan larian, dia ialah menang dulu. So, kita tengok kat jadual tu, yang dapat pingat emas lorong 4 sebab masa dia 10.4 saat. Pingat perak lorong 5 10.5 saat. Lepas tu pingat gangsa pula lorong 8 sebab 10.6 saat. Okey, full mark itu 3 markah penuh. Habis, kita teruskan. Okey, lagi? Yang soalan B. B1 dia suruh nyatakan jarak OKL dalam meter dari garisan penamat apabila dia berhenti berlari. So senang. 100 meter tolak dengan 70 meter sama dengan 30 meter. Ruangan jawapan, cikgu tunjuk yang ruangan jawapan punya cikgu. Ya. Cikgu tunjuk yang bahagian ruangan jawapan. Yang ni? Yang tu. Okey. So yang ni betul lah. Okey, yang kedua dia suruh cari semasa perlumbaan pelari OPQR tergelincir dan terjatuh. Selepas itu dia meneruskan lariannya. Nyatakan tempoh masa dalam saat sebelum pelari tersebut meneruskan lariannya. So, 11.0 saat tolak dengan 7.3 saat sama dengan 3.7 second. Okey, betul. Jadi kita tengok yang graf yang garis lurus tu kan, dia tak naik, dia mendata je. Okey, yang ketiga pula dia suruh hitung purata laju dalam meter per second bagi garis OM. So rumus dia total distance sama dalam bahasa Melayu jumlah jarak over total duration jumlah masa sama dengan average speed. So 100 meter over 10.4 second sama dengan 9.62 meter per second. Okey. So jawapan dia 9.62 meter per second. Okey, good. Okey, yang soalan C pula ni. Jadual di bawah menunjukkan catatan masa dalam saat.
bagi acara larian 100 meter dalam 5 percubaan bagi 2 orang atlet sekolah. Atlet A 12.78, 12.97, 12.56, 12.43 dan 13. Atlet B pula 12.01, 13.03, 12.98, 12.84 dengan 12.79. Dia suruh dengan menggunakan sukatan-sukatan sesuai, tentukan atlet yang manakah menunjukkan pencapaian yang lebih konsisten. So saya guna sisian pewat. Okay. So, first kali kita akan cari dulu mean. So atlet A 12.78 tambah 12.97 tambah 12.56 saat tambah 12.34 saat tambah 13 saat bahagi dengan 5. So kita akan dapat 12.73 second. Atlet B pula 12.01 saat tambah 13.3 saat 13.03 saat tambah 12.98 saat tambah 12.84 saat tambah 12.79 saat bagi 5 point kita akan dapat 12.73 saat. Sama mean dia. Sama, mean dia sama. Okay. Okay. Variant pula kita kuasakan 2 semua. 12.78 kuasa 2 semua tu. Nak tahu. 12.97 kuasa 2 tambah 12.56 kuasa 2 tambah 12.34 kuasa 2 tambah 13 kuasa 2 bahagi 5 tolak dengan mean yang tadi 12.73 kuasa 2. Kita akan dapat variant untuk atlet A 0.0628. Atlet B pula 12.01 kuasa 2 tambah 13. Tak payah. Bagi terus jawapan. Okay. 0.13. Okay, kita dapat jawapan bagi yang atlet B 0.13732. Okay. So untuk sisian pewal pula kita punca kuasa dia. Atlet A 0.0628, punca kuasa kita akan dapat 0.25. Atlet B pula kita puncakan kuasa dia 0.13732, punca kuasa kita dapat 0.37. So atlet A adalah mempunyai pencapaian yang lebih konsisten sebab dia ada sisian piawai yang lebih kecil. Okay, very good. Okay, full mark jawapan dia. Okay, atlet A mempunyai pencapaian yang lebih konsisten kerana mempunyai sisian piawai yang lebih kecil. Itu saya pernah ajar dalam kelas. Bila sisian piawai kecil, maka dia menunjukkan data itu data yang lebih konsisten. Okay, terima kasih. Akil ada nak tambah? Tak ada apa dah? Tak lah. Okay, terima kasih Akil. Full mark. Okay, baik. Saya rasa sudah sampai ke penghujungnya. Saya minta maaf kerana mengambil masa sehingga pukul 5. Okay, dah 3 sampai pukul 3 sampai pukul 5. Jadi saya minta maaf kerana mengambil masa yang panjang, 2 jam. Kalau ikutkan sebenarnya kertas paper ni 2 jam 30 minit. Jadi kita berjaya juga habiskan, Alhamdulillah. Bagi yang tak faham ataupun perlukan penjelasan lanjut, boleh PM tepi cikgu masing-masing ataupun PM saya, tak ada masalah. Ataupun nanti boleh lihat balik video ni yang saya akan upload di YouTube. Awak boleh tengok nombor-nombor soalan yang awak perlukan sahaja. Ataupun awak boleh PM tepi saya untuk minta jawapan dia direct terus, boleh, no problem. Okey, dan sebelum saya menamatkan kelas hari ini, saya minta awak isi kehadiran, update kehadiran pada saya, Pak Saintis, Pak Designer dan juga Pak Entrepreneur, tolong update kehadiran. Kelas-kelas lain saya tak terpulang pada cikgu sebab saya tengok banyak cikgu dah update dah kelas dia, jadi terpulanglah. Okey, dan saya harap di bahagian chatting tu ada satu borang kehadiran yang untuk awak isi, boleh isi untuk sekadar untuk rujukan saya saja. Okey. Baik, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tamatkan kelas ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu. Lupa. Tekan gambar. Syairah. Saya tak nak tekan gambar, aku 5 dah je. Tak apalah, tak payah tekan gambar. Okeylah, bye-bye. Dah pukul 5 dah, saya faham.
Terima kasih, Go. Okey, Terima kasih, okey. Go. Terima kasih, Go. Okey, bye. Terima kasih, Go. Bye. Terima kasih, Kita datang cikgu. lagi. Terima kasih, Go. Terima kasih, Go. Okey. Terima kasih kelas-kelas lain Go. ni. Terima kasih semua yang datang. Terima kasih, cikgu. Jangan lupa tutup rekod, cikgu. Oh.